Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita pada hari ini My Quran Time, baca faham amal. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul sihat ya. Sihat Ustaz ya. Ya, Alhamdulillah. Orang Terengganu kata kalau sebelah Kuala Berang kan, mirah ya. Dan alhamdulillah pada hari ini Ustaz ya, kita bersama walaupun ada rakan-rakan kita yang berada di dalam perjalanan jam menuju ke destinasi rentas negeri, rentas negara, tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kita terus merentas kepada halaman demi halaman di dalam al-Quran ini untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu taala bahawa saya adalah orang yang betul-betul committed kepada al-Quran. Saya adalah orang yang sentiasa akan mengingat kepada Allah, insya-Allah. A'inna ya Allah ala zikrika, tolong kami untuk mengingati-Mu pada setiap masa. Mari kita sama-sama mulakan dengan doa kita. Kita berdoa, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Doa yang kita akan sama-sama baca pada halaman 320 pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman ini. Bermula daripada ayat yang ke-114 ya, kita akan melihat jangan tergesa-gesa ketika belajar al-Quran. Ini yang Allah maklumkan. Dan apa kesan apabila seseorang itu sedang mendapat ilmu daripada al-Quran ataupun dia sebenarnya tak bertambah pun walaupun nampak macam ada ilmu. Itu kita akan bincangkan. Kemudian kita akan diingatkan kepada kita tentang sejarah kita Nabi Adam kali ke-6 ya, kali ke-6 daripada 7 tempat di dalam al-Quran kaitan dengan iblis ya, bagaimana Nabi Adam, Hawa dikeluarkan daripada syurga dan hidayah Allah kepada Nabi Adam dan juga Hawa sehingga ayat 125 panjang bagi mengakhiri ya surah Taha pada hari ini. Esok adalah laman yang terakhir dan ia penting kerana ia mengingatkan kepada kita jangan sombong ya, jangan lupa perangkap kerana perangkap tidak pernah ya lupa kepada pelandu kan ya. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat 114 hingga 120. Tuan-tuan yang belum share sila share ya, jemput share sama-sama kita bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar semua ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu di halaman yang ke-320 pada saat ini dan kita hari ini nak baca di permulaan ini Ustaz Fazil ayat 114 sehinggalah ayat yang ke 120 120.
Dan subhanallah, kita bertemu dengan ayat yang selalu kita titipkan di permulaan program ataupun pengajian My Quran Time kita, iaitu wa qur rabbi zidni ilma. Jadi hari ini kita akan lihat kenapa disebut tak sebut ilmi, tadi kita ada kongsi juga kan, sebut ilma. Dan perhatikan juga ayat yang ke-114 di permulaan itu, wala ta'jal bil Quran. Janganlah engkau ya Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Allahu Akbar. Hari ini ataupun sekarang ini Ustaz, ada ialah sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pelajar, kita belajar Al-Quran, kita mengajar Al-Quran, kita kena jaga jangan kita barangkali ada sifat aku pandai, aku boleh segala-galanya. Jangan, kita ingat kita ajar Al-Quran, bukan kita ajar benda lain. Al-Quran kalam Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat baca sama-sama ayat yang ke-114 hingga ayat 120. Jom tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita baca dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا هل أدلك على شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى صدق الله العظيم
Surah Al-Azim juga bacaan daripada ayat yang ke-114 hingga 120. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan tuan-tuan sekalian yang berada di rumah. Kita doakan terus kita istiqamah, kita hidupkan ya rumah kita, pejabat kita, kereta yang tuan-tuan sedang jalani sekarang ni Ustaz ya dengan Quran yang perkara ini mungkin tahun lepas, 2 tahun lepas ia bukan menjadi kebiasaan. Betul. Tapi saya ada je tengok yang kata di ruang Facebook Ustaz ya, dekat hospital pun dengar Quran, dekat dalam kereta pun dengar Al-Quran. Dan ini biasanya orang dulu cakap kalau dulu di Mesir Ustaz biasa kita tengok perkara ini, tetapi ini budaya baru yang kita doakan tuan-tuan terus istiqamah bersama. Dan Allah menyatakan pada ayat 113 malam kita melihat pada halaman 319 bercakap tentang Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab ya, dipelbagaikan cara penyampaiannya untuk kita mengambil wa'id, janji ancaman ini. Ada dua perkara, agar kita makin bertakwa ataupun kita mengambil yuhdithu lahum zikra, iaitu mengambil peringatan dalam bentuk yang semasa Ustaz ya. Tak ada kita kata bahawa ni saya dah dengar dah ni, dah dengar, bukan. Ia dalam bentuk yuhdithu, maksudnya ia adalah berita semasa, peringatan semasa untuk kita ya. Seperti mana kita dengar berita semasa, kita akan tahu bahawa boleh rentas negeri, kita pun rasa wah ini peringatan untuk saya menghargai mak dan ayah saya nak pergi berita semasa. Dan kita dengar setiap hari cakap merentas negeri ini pun kita rasa bahawa ada peringatan, ada perasaan ya. Zikir bukan sekadar kita ingat, tetapi ia meruntun kepada perasaan kita. Dan Allah menyatakan pada ayat 114 ya, bila Allah dah cakap, Allah berikan panduan ini ya agar kita mengambil peringatan, jangan jadi seperti Firaun. Ya. Apa Firaun buat? Iaitu dia dengar, dia dapat mukjizat, dia tidak bertakwa dan dia tidak mengambil peringatan. Padahal Allah cakap, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku. Kita bahagikan 3 bahagian Ustaz ya. Yang pertama, fata'alallahul malikul haqq, iaitu yang paling tinggi adalah Allah Raja yang sebenarnya. Kalau kita tengok Firaun itu dia raja sementara je Ustaz. Sementara, lepas tu dia mati, habis, tinggal tulang sahaja. Dan kalau raja ada sekarang pun ya, sebenarnya raja itu dia terhad pada negeri tertentu sahaja ya. Dia berada pada masa tertentu, ketika orang sokong okey. Orang tak sokong ataupun raja di satu daerah, dia tak boleh jadi pula raja dekat Timbuktu ataupun dekat London. Kan saya raja segala raja, tak ada ya. Allah sahaja yang menguasai segala-galanya dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah meletakkan perkara ini kerana Allah mengajarkan kepada kita, makin kita berzikir pada Allah, kita menjadi orang yang rendah diri Ustaz. Betul. Fata'ala Allah itu sebenarnya menyebabkan kita rendah diri. Cara nak rendah diri macam mana tuan-tuan? Kita rindu pada Quran. Itu yang berlaku pada Nabi Muhammad ya, rindu sangat pada Quran, sampai kan Nabi ni kerana rindu Ustaz ya, Jibril baca belum habis lagi Nabi dah baca dah. Jadi Allah mengingatkan, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Sebelum dia habis itu jangan ulang balik, pasal Nabi bukan ada kitab Ustaz ya. Betul. Nabi kena dengar. Jadi bila Jibril baca, berhenti sekejap, ingatkan dah habis, nak rindu kan. Jadi ulang balik, tapi rupanya sila habiskan dahulu. Disiplin dalam kita belajar pun jangan kita tergesa-gesa ya. Kadang-kadang ada juga cikgu yang dia nak promosi program Ustaz ya. Jadi dia kata buat apa belajar di tempat lain ketika kita boleh dalam masa 2 hari pandai macam bacaan Imam Mekah contohnya, ikutlah saya. Jangan begitu. Jangan begitu. Kerana apa? Kerana ini adalah adab Ustaz ya. Ustaz beritahu tadilah, Quran bukan perkataan kita. Betul. Kita ambil sedikit demi sedikit dan kita kena ada rasa rendah diri ya. Makin dengan Quran, perkataan kita kena jaga sikitlah Ustaz. Kita lah Ustaz ya, saya ni kena jaga sikit. Pasal apa? Pasal Allah dah beritahu, fata'alallahul malikul haqq. Dan ada orang yang bila dia dapat perkataan wahyu, dia pula yang jadi sombong pasal saya tahu kebenaran. Kan tak boleh ya. Kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni baru nak tadabbur ringkas-ringkas Ustaz, baru nak faham sikit-sikit, umur dah sampai tahap begini baru sikit-sikit ya. Jadi kesan daripada apabila kita bersama Quran, merendah diri ya, merendah diri pada bahagian pertama, dalami Quran sedikit demi sedikit,
Maka apa kesannya? Wa qur rabbi zidni ilma. Kita kena selalu cakap pada Allah, mohon Allah tolong tambahkan. Ya, ada yang kata bahawa tambahkan ilmu, itu satu pendapat. Tapi yang lebih tepatnya ialah rabbi zidni ini apa? Ya Allah, tolong tambahkan berkat pada diri saya. Tolong tambah akhlak saya ya Allah. Perangai selama ni macam tak berapa okey, tapi tolong tambah ya Allah akhlak, berkat, rezeki, segala-galanya melalui ilmu yang saya belajar. Jadi bila kita doa begini, kesannya apa Ustaz ya? Kita akan rasa kalau ilmu saya bertambah tapi tak bertambah akhlak, tidak bertambah saya punya perkataannya lebih teratur, tak mudah marah-marah kan. Zidni itu tambahkan akhlak mahmudah yang terpuji. Kalau tidak bertambah, ilmu apa yang saya belajar ni? Kan, dan tuan-tuan kena pilih cikgu yang mengajar untuk kita makin sombong ataupun yang menyebabkan kita rasa gigi saya pun ya saya tidak dapat kawal, sakit gigi sekali je kan. Apatah lagi kalau kita nak cakap saya boleh mengajar Quran dengan celah gigi. Itu perkara yang kita kena belajar bersama-sama. Dan terus Allah bawakan kepada kita kisah merendah diri. Siapa? Itulah Nabi Adam alaihissalam. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam yajid lahu azma. Ya, Allah memberikan satu cerita kepada kita, mengingatkan balik. Ini kali ke-6. Ya, kali pertama kita diingatkan pada surah Al-Baqarah, kisah Nabi Adam dan iblis. Yang kedua pada surah Al-A'raf, kita dah diperingatkan surah yang ke-7. Seterusnya surah Al-Hijr, surah seterusnya Al-Isra, Al-Kahfi, Taha yang sekarang ini. Ada satu lagi kita akan pergi pada surah Sad. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah Nabi Adam, Bani Adam ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, tapi ada cabaran. Cabarannya bila dah berjanji dengan Allah tapi Nabi Adam terlupa, walam najid lahu azma. Ada yang faham bahawa Nabi Adam ni tidak kuat azam. Itu satu pendapat. Tapi yang lebih kuat cara memahami ayat ini, Allah protect, melindungi Nabi Adam. Dia cakap bahawa sebenarnya Nabi Adam ini ketika dia buat mendekati pohon itu, padanya dia tidak ada kemahuan yang kuat. Maksudnya dia buat tak sengaja Ustaz. Tak sengaja. Jadi Allah melindungi ataupun menyayangi Nabi Adam. Dan ini penting dalam akidah kita, pasal dalam agama Kristian dia cakap pasal Nabi Adam lah kita keluar. Nabi Adam menyebabkan kita ni ada kat sini Ustaz. Kalau tidak kan agama Kristian, kalau tidak kita berada kat syurga, tak payah pula kita nak duduk bekerja, nak pergi bertungkus lumus apa sebagainya. Duduk dekat syurga, makan minum, tak payah kerja. Kan, tetapi itu bukan kefahamannya. Ada diterangkan tambahan lagi pada ayat yang ke-116 ya, iaitu apabila kami cakap pada malaikat dan juga untuk bersujud, semua bersujud. Illa iblis aba, ya, illa iblis aba, kecuali iblis yang menolak kepada seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nak ceritanya bahawa Nabi Adam ini dimuliakan. Mari kita sama-sama baca ayat 117 ini, menarik Ustaz ya. Pasal ia membongkar bagaimana sebab kita ini boleh tersilap dalam hidup kita, dan kita kena sedar. Kalau kita soal Ustaz ya, dalam rumah tangga siapakah yang bertanggungjawab? Yang suami ke yang isteri? Satu ya. Soalan yang keduanya ialah Adam dan Hawa, siapa goda Adam untuk makan buah tersebut? Ya, siapa yang goda Adam? Tuan-tuan kalau masih ingat lagi tolong jawab di ruang komen. Tapi kita nak baca sekali lagi ayat 117, amat powerful untuk kita menjawab dua persoalan tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang begitu committed, yang begitu bersungguh, bersemangat, ceria senantiasa bersama dengan Al-Quran. Kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-117. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 117 ini, selepas iblis mengabaikan, ya, menolak untuk bersujud, Allah menyatakan, kami berkata, wahai Adam, ya, inna hadza aduwwan laka wa li zaujik. Subhanallah, maksudnya perkataan ini amat penting sangat. Wa ya Adam, ya, sebenarnya yang apa, bila mereka mendekati kepada pohon itu, Adam dan Hawa, ya, yang menggodanya siapa? Jawapan di ruang komen itu tepat. Ya, ini pasal kerana semua sudah ikuti Quran Time, dapat jawab yang tepat, ya. Kalau tidak, ada yang kata bahawa itu sebab Hawa lah menggoda Adam, ya, Adam yang akhirnya buat silap dan akhirnya kita datang ini pasal Hawa ni, perempuan. Kan, itu adalah akidah dalam Kristian. Dalam kitab Old Testament, dia ada dalam salah satu surahnya itu, surah dalam Old Testament bercerita tentang Nabi Adam kata Hawa yang menggodanya. Tetapi dalam Al-Quran kita tahu bahawa sebenarnya iblis menggoda Adam dan Hawa. Baik. Di dalam ayat yang ke-117 ini Allah cakap inna hadza. Bukan zalika. Nak ceritanya apa? Bahawa iblis ini ustaz, ya, dia bukan jauh sangat pun. Dia amat dekat untuk menjadi musuh kepada laka, kepada kamu wahai Adam, wali zaujik. Sebenarnya boleh dia cakap aduwwul lakuma, kepada kamu berdua. Tetapi tidak, kerana apa? Kerana di sini ada tanggungjawab yang besar kepada Nabi Adam. Tanggungjawab bagi Nabi Adam dalam sebuah rumah tangga, suami perlu sangat untuk mengingatkan pada dirinya dan memberitahu kepada pasangannya, mendidik pasangannya, aduwwal laka, saya ada musuh namanya adalah iblis, dan awak juga, isteri saya, ada musuh itu, perlu dididik, maksudnya. Dan tidak disampaikan sini ya Adam wa Hawa. Pasal tanggungjawab ini adalah kepada ketua keluarga, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan, iaitu qada. Inilah yang disampaikan pada ayat 114, 63 kali disebut dalam Al-Quran, yang maksudnya menentukan keputusan ataupun diselesaikan. Perkataan ini muncul pada ayat 114. Nak cerita, kalau belajar Quran, ya, step by step, langkah demi langkah, jangan gelojoh, jangan tergopoh. Malah cikgu-cikgu, jangan sampai kita memasukkan idea kita mesti cepat, khawatir isti'jal minasyaitan. Kita berehat sebentar, kita nak sambung balik ayat 117. Apa rahsia seterusnya, macam mana kita tidak mahu sengsara di atas muka bumi ini. Kita bertemu My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dapatkan yang original daripada Pak Dery dari seberang Indonesia, dari sahabat Indonesia, kita, ya, yang begitu giat sekali berdakwah. Dulu beliau penyanyi, sekarang masih lagi dalam industri seni, tapi berbeza perwatakannya dan juga penyampaiannya mengajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang kita perlu ingatkan pada ahli keluarga kita, ustaznya, bila Allah menggunakan perkataan ayat 117 tadi itu, inna hadza aduwwul laka wa li zaujik, ya, itu adalah perkataan yang amat penting, ustaznya, bahawa sebenarnya musuh kita ini untuk si Adam dan juga bagi pasangan perlu diingatkan. Betul, ya, kerana dan ini tanggungjawab lebih kepada orang lelaki. Ada yang kata bahawa
orang perempuan macam mana. Ya, teruskan ibu-ibu membina anak-anak lelaki yang boleh jadi suami yang bertanggungjawab. Ya, bukannya yang si isteri pula mengajar si suami duduk jelah senyap, dah tak payah buat apa-apa. Ini penting kerana ia ada kaitan dengan tanggungjawab dan nasyid tadi Ustaz ya, mengingatkan kita ini akan kembali ke kampung halaman kita balik, ya. Dunia sementara, ya. Dan dengan godaan daripada iblis ini, mereka dikeluarkan minal jannati fatashqa, ya, daripada syurga, dan hidup akan jadi susah. Memang di dunia memang susah lah Ustaz ya. Jadi kita nak terus bersama dengan kisah ini, tapi kita ikuti dulu tajwid. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasa My Quran Time, terletak My Quran Time tak pernah jemu untuk kita ulang kaji, kita berkongsi. Kita ni lemah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang dulu kita ingat, sekarang kita lupa akan banyaknya ilmu-ilmu tajwid. Itu kita baru cerita tentang perkara-perkara asas saja Ustaz Fazrul ya. Tak lagi kita cerita tentang yang bab khilaf dan sebagainya, ataupun perbezaan dari segi hukum-hukum tajwid itu. Jadi okey Ustaz serak sikit. Okay. Jadi kita teruslah belajar Al-Quran. Jangan kita nak cepat-cepat tengok orang ni dapat baca, kita pun nak cepat-cepat. Jangan, kita cuba sedaya upaya kita. Dan yang paling mustahak sekali, kita jangan sombong, kita jangan angkuh walaupun kita dapat baca hebat macam mana sekalipun. Ya, ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala, pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hati-hati dan kita jaga diri kita, insya-Allah. Kita sentiasa rendah diri, insya-Allah. Baik, jom kita kongsi sedikit pengajian tajwid, masih lagi tentang huruf di awal surah. Hari ini kita huruf-huruf pembukaan surah. Kita ada maklumat tambahan, iaitu huruf ain pada huruf-huruf pembukaan surah boleh dibaca dengan kadar 6 atau 4 harakat. Kenapa? Kerana pertengahan hurufnya adalah huruf lin, ain, ya, nun. Ain yang asal itu ejaan dia ain, ya, nun. Jadi boleh baca 4 atau 6 harakat. Kan? Kalau kita melihat contohnya dalam surah Maryam, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad, 4 harakat. Kaf ha ya ain sad, 6 harakat. Jadi boleh pilih 2 atau boleh pilih 4 atau 6 harakat. Begitu juga dengan awal surah Syura, ayat pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim ain sin qaf. Jadi ain itu boleh dibaca dengan kadar 4 harakat ataupun 6 harakat. Jadi itulah sedikit maklumat tambahan berkenaan dengan bacaan pembukaan surah. Seperti surah Maryam kita belajar hari Maryam, kafa ya ain sad, ya. Masya-Allah, ya. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Membaca Al-Quran ini sebenarnya adalah talian syurga, Allah. Ya, Allah cakap bahawa pada ayat awal surah Taha ini, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Allah bukan nak susahkan, tapi ayat 117 Allah cakap bila keluar daripada syurga memang susah. Allah. Ya, kita berada di dunia ini memang susah. Allah tahu, tetapi Allah beri talian syurga namanya Quran. Bila kita baca Quran nampak macam awal-awalnya memang perlahan-lahan nak dalaminya, banyak muka surat, tetapi serupanya talian syurga. Siapa ambil ini, maka insya-Allah dia akan kembali. Ini yang akan kita baca lagi pasal di syurga itu apa? Di syurga itu tidak ada, pada ayat 118 tidak ada lapar, tidak ada tidak berpakaian. Berpakaian ini sebenarnya adalah ciri ahli syurga. Jadi kita dah dapat preview tu dah. Kalau kita rasa makan dah sedap kan, betul lapar balik kat sini kan. Kalau katakan la ta'ra wa annaka la tadma'u, tidak dahaga dan tidak pula rasa panas. Terutama orang Arab, bila panas, kita sekarang pun panas Ustaz ya. Di Malaysia sekarang ini letak kereta 2-3 minit je dah bahang kan di rumah dan sebagainya, tapi di syurga tak ada. Allahu akbar. Insya-Allah kita akan pergi dapatkan talian syurga, iaitu apa? Baca Quran lah. Kan? Dan tetapi bila bercakap tentang talian syurga ini, ada godaan pada ayat 120. Allah cakap bagaimana syaitan menggoda manusia ini ialah dengan dia tiupkan was-was. Kita baca Quran,
was-was pun akan disampaikan juga, ya. Dan was-was inilah yang menyebabkan idea-idea pelik disampaikan. Kalau zaman Nabi Adam ini, dia kata engkau tak nak ke pergi kepada syajaratul khuld, ya, pokok ini kalau kamu dekati dia akan menyebabkan kamu abadi di syurga. Pasal Allah cakap jangan dekati. Nabi Adam pun kata kau tak persoalkan ke kenapa kamu tak boleh dekati. Bila kita kritikal tapi kita tak dijawab oleh Quran, dijawab oleh apa? Oleh was-was daripada syaitan, itu yang menyebabkan kata syaitan wa mulkin la yabla, ya, satu kerajaan tempat yang tidak akan binasa. Siapa yang tak nak, ya, tetapi rupa-rupanya itulah kebinasaan yang disampaikan oleh syaitan. Jadi mari kita baca ayat 121 menyambung lagi, ya, peristiwa Adam dan Hawa bersama iblis di syurga sehingga dikeluarkan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tabarakallah. Kita rasa kalau kita dapat pergi hotel yang bagus-bagus, Ustaz Fazrul, dapat buka aircon sebagainya, kita rasa sejuk seronok, tapi ada masa sejuk sangat pula. Sejuk sangat. Itu yang tak nak tu. Kan. Ya. Jadi itulah nikmat syurga yang kita dambakan semuanya. Mudah-mudahan kita terus berada di dalam talian yang sama, talian Al-Quran menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cakap tentang syurga Ustaz, ya, tak lapar kan. Tapi ada yang cakap tapi ada buah apa sebagai makanan kan banyak. Makan untuk berhibur je Ustaz. Allah, bukan pasal lapar, ya. Itu yang kita harapnya Allah izinkan amin, kita. Amin amin ya Allah. Subhanallah. Baik, jadi sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan semuanya, jom kita menyambung sambungan bacaan kita ayat yang ke-121 sehingga ayat 125. Kita nak cuba baca pula dengan bacaan murattal jaharkah. Kita cuba tarannum murattal jaharkah. Ikut slow-slow tak apa, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita rasa lemah semangat, saya tak boleh lah Ustaz. Jangan. Kita slow-slow, perlahan-perlahan. Kita cuba ikut satu persatu insya-Allah. Kita ada 3 kali tuan-tuan dan puan-puan dalam My Quran Time. Sekarang ini kita ada malam nanti, kita ada subuh besok, pagi besok. Jadi kita ada masa untuk kita betul-betul bersama dengan Al-Quran insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 121 hingga 125. Okey Ustaz ya, suara? Okey, insya-Allah. Ya, alhamdulillah ya, masya-Allah, moga dimudahkan pada tuan-tuan juga ya, moga dimudahkan bacaan kita. Ayat 121 ini menyambung kepada kita, Allah menyatakan fa'akala ya. Bukannya fa'akala Adam wa Hawa, tetapi Allah terus cakap saja fa'akala, dua-dua dia makan. Maksudnya dua-dua bertanggungjawab. Itu sebabnya kalau dalam sebuah rumah tangga Ustaz ya, kalau dua-dua buat salah, maksudnya dua-dua bertanggungjawab. Tetapi lead yang ketuanya, sebagaimana yang perlu ingatkan, kita ada musuh ni kan, kita perlu berjaga-jaga agar jangan rumah tangga kita ini diganggu. Yang kita belajar tadi ayat 117 ialah peranan bagi ketua keluarga. Jadi dua-dua bertanggungjawab. Dalam ayat 121 ini mereka makan ya, kemudian apa yang berlaku, lalu terbukalah oleh kedua-duanya aurat mereka dan mulailah kedua-duanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga, maka telah derhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Ini nak menceritakan bahawa ada perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga itu ya. Ini bukan syurga di akhir nanti Ustaz ya, ini syurga di dalam peristiwa ini. Yang lain okey, yang lain okey. Dalam hidup kita di dunia ini pun ada perkara yang tidak dibenarkan, ada perkara yang kita dibenarkan. Betul. Maka Allah menyatakan bahawa mereka bertanggungjawab. Kesannya apa bila mendekati perkara tersebut? Wa asa Adam rabbahu faghawa ya, dia derhaka dan jauh daripada jalan kebenaran. Walaupun begitu Allah kata kemudian kami pilih. Kami pilih, thummajtabahu rabbuhu, Tuhan memilihnya, fataba alaih, menerima taubatnya, wahada. Ya, perkataan pada ayat 122 itu adalah penting. Apakah rahsia kita? Kita mungkin tersilap tuan-tuan, dalam hidup kita ini ada kesilapan, ada dosa ya yang kita terlibat ya, dan tidak ada siapa-siapa yang boleh menyatakan saya sebenarnya dosa-dosa ni tak main ni kan. Tak boleh kita cakap begitu ya. Pasal dosa ini bagi orang beriman Ustaz ya, dia kecil pun dia rasa macam dia duduk dekat tepi gunung yang nak hempap dia. Itu bagi orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia rasa dosa besar, rasuah sampai berjuta-juta pun apa aku kisah kan. Itu adalah sifat orang yang imannya terlampau tipis ataupun habis sama sekali. Maka ayat 122 ini Allah kata Allah pilih dan Allah terima taubat dan Allah pimpin Nabi Adam. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya Nabi Adam ini turun ke muka bumi Ustaz ya, bukan dengan dosa. Itu penting tu. Telah diterima taubat, fataba alaih, bukan kerana Nabi Adam turun ke muka bumi, kita ni berada di atas muka bumi ni because kerana kita ada dosa. Kena hantar anak Tuhan namanya Isa untuk dihapuskan dosa. Tapi kalau dah hantar Isa pun, tapi dosa mengapa masih ada lagi kan? Jadi macam pelik pandangan begitu. Ini adalah kritik kepada orang yang beragama Kristian bahawa sebenarnya kita ini berada di atas muka bumi ini tuan-tuan bukan kerana dosa, tetapi ia telah dipilih. Kita ini telah dipilih oleh Allah menjadi khalifah sebagaimana dalam ayat 30 surah Al-Baqarah. Maka pada ayat 123 ya, kita nak baca sekali lagi. Menarik kat sini, ba'dukum li ba'din adu ya, kamu musuh antara satu sama lain. Lelaki pada perempuan, perempuan kepada iblis, iblis kepada Adam, Adam kepada perempuan. Lebih kurang 3 penjuru Ustaz ya. Berbanding dekat syurga, iblis musuh kepada Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa dia tak bermusuh sesama sendiri. Betul. Tapi sampai di dunia, kadang-kadang si suami dengan isteri, dia ada masa bila isteri ikut dia naik dia punya tanduknya tu, dia akan bermusuh dengan si suami. Ataupun kadang-kadang suami naik tanduk Ustaz. Tahu tanduk Ustaz ya? Dia tergoda dengan syaitan, maka dia akan bergaduh dan sebagainya. Itu realiti di dunia. Kita baca sekali lagi ayat 123 ini kerana kita nak tahu macam mana kita nak menguruskan cabaran bila sesama kita bermusuh ataupun bergaduh.
1 2 3. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya baru perasan tadi dalam sebelum datang tadi saya makan kuih apa tu yang bulat tu apa keria. Mungkin minyak dia tu kan, berminyak itu antara tips juga sebenarnya nak jaga suara. Tapi tak jaga juga. Tengok anak-anak makan tadi ya. Jadi itulah antara mengelakkan minyak Jadi itu serak-serak sikit hari ni tak apa. Kita nak cuba baca pula sekarang ni ayat 123 insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dia berfirman, Allah berfirman, turunlah kamu berdua daripada syurga bersama-sama, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, iaitu lelaki boleh bermusuh pada perempuan, perempuan boleh bermusuh dengan lelaki, kerana kita ada musuh utama namanya iblis, ya, yang kita harapkan dalam satu rumah tangga perlu dididik agar jangan memberi ruang, ya, kalau ada bergaduh ataupun bertengkar tu Ustaz, kita dah tahu dah ada pihak ketiga, ada pihak ketiga yang tidak mahu melihat rumah tangga ataupun organisasi kita tuan-tuan bahagia. Maka Allah menyatakan pada ayat 123 di hujung itu, famanittaba'a, siapa yang ikut hidayahku, dia tidak akan bingung ataupun tersesat, wala yashqa, dia tidak akan kecewa dan malang hidupnya. Nak ceritanya ialah Quran yang kita ada ini, kalau kita ikut betul-betul, si suami baca, si isteri baca, faham elok-elok, insya-Allah kita tidak akan bingung walaupun kita ada konflik, dan kita tidak akan malang dalam hidup kita, berantakan sampai bercerai yang bergaduh sampai musuh, sampai ke lubang kubur Ustaz. Dia ada juga yang berpisah tapi dua-dua baik je. Yang itu Allah iktiraf di dalam al-Quran. Allah ulang balik semula pada ayat 124, siapa yang berpaling daripada peringatanku, kehidupannya itu akan jadi sempit, tongka, ya, dan kemudian di akhirat nanti dia a'ma, dia buta, dan mereka bertanya, mengapa kami buta? Kan, mengapa kami ini buta padahal dulu kami ni nampak. Pada ayat 125, kami ini mengapa tak boleh jawab soalan macam-macam, mengapa kami ni dah tak ada pangkat dah, mengapa kami dihina, dulu kami ada master PhD, boleh jawab, boleh hentam orang, mengapa saya dulu boleh mengajar orang tapi sekarang ini saya dihina. Rupa-rupanya jawapannya kat mana tuan-tuan? Kita akan ikuti insya-Allah pada hari esok. Kita lihat dahulu resolusi pada hari ini, iaitu pada halaman 320, teratur dan bertenang ketika kita mendalami al-Quran, ya, jangan gopoh-gopoh dan jangan ajar anak murid kita gopoh-gopoh dalam bersama al-Quran. Yang kedua, kuatkan semangat ketika melayari kehidupan. Ini yang kita belajar daripada ayat 115, iaitu jangan kita hilang keazaman, dan kalau kita terlupa, cepat-cepat ingat kepada Allah. Yang ketiga, banyakkan bersujud kepada Allah agar syaitan tidak berjaya menyebabkan hidup kita merana. Sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunilah ya Allah dosa mak ayah kami ya Allah. Kurniakan kesihatan, kebahagiaan, kerahmatan, kebahagiaan, keberkatan buat ibu ayah kami ya Allah. Ketaatan dalam beribadah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Jika sebelum ini ya Allah kami menunggu-nunggu masanya untuk bersama dengan Al-Quran, dan kami telah dapatinya sehinggalah ke saat ini,
di juzuk yang ke-16 di halaman yang ke-320 ya Allah. Maka ya Allah, janganlah kau tarik nikmat ini ya Allah, jangan kau tarik nikmat ini ya Rahman. Mata kami suka membacanya, melihat huruf-hurufnya ya Allah. Lidah kami ya Allah, kami gerakkan menyebut-nyebutnya ya Arhamar Rahimin. Telinga kami ya Allah, telinga yang senantiasa menunggu-nunggu untuk mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Hati kami ya Allah, hati yang rindu untuk bersama dengan Al-Quran. Inilah talian kami ya Allah, talian syurgamu ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, ada antara kami yang saat ini sedang bertungkus lumus mempelajari mendalami Al-Quran, permudahkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz, agar kita senantiasa ditambahkan baik akhlak kita dengan ilmu, dengan wahyu yang kita belajar. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, bertambahnya baik akhlak masyarakat dengan Al-Quran, dengan ilmu yang dipelajari, bukannya makin sombong, makin menjauh diri daripada akhlak terpuji. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini. Pada hari esok insya-Allah kita akan menyambung halaman terakhir surah Taha. Ada mesej besar untuk kita tidak mahu buta bila sampai di akhirat nanti. Kembali kita semula bertemu dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah esok.